Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar tahfiz. InsyaAllah kita pada video kali ini kita akan belajar iaitu menyambungkan tajuk-tajuk sebelum ni. Sebelum ni kita dah belajar, antaranya adalah fa'il atau pelaku, lepas tu naibul fa'il, lepas tu kita dah belajar mubtada, subjek, lepas tu khabar, predikat, dan semalam kita dah belajar kana dan saudara-saudaranya. Akan belajar macam mana kana, macam semalam kita dah belajar kita mubtada khabar dalam bentuk simple Contoh mubtada khabar kita belajar at-talibu, pelajar itu pandai, mahirun. Ni mubtada, ini khabar. Mubtada khabar. Atau dalam bahasa Inggeris dia, ni subjek, ni predikat. Lepas tu, yang semalam ni kita dah belajar pakai kana. Kana at-talibu mahiran. Ini nama dia bukan mubtada lagi. Ini nama dia bukan khabar lagi. Ini nama dia ismun kana. Ini nama dia khabar kana. Kalau sini perempuan, at-talibatu, contoh dia at-talibatu, sini pakai kanats dia. Sesuaikan saja dengan kalau sini perempuan, mestilah sini jadi perempuan, kanats, atau fi'il mudhari' dia. Tapi kalau sini lelaki, at-talibu, sini pakai kana, atau fi'il mudhari' dia yakunu. Ini yang semalam. Yang hari ini kita nak belajar adalah semalam kita pakai kana. Hari ini kita pakai dengan inna lagi. Antum pernah dengar inna ni dalam Al-Quran kan? Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya makna dia inna ataupun anna, sama saja sesungguhnya. Jadi inna ni dia ada juga struktur dia, ada kaedah dia. Tapi dia tak sama dengan kana dia. Dia beza dengan kana. Kalau inna, isim dia at-talibu, sini contoh dia. Kalau inna jadi at-taliba dia. Isim dia mesti nasab. At-taliba. Mahiron yang di sini nak nasab, sini mesti jadi rafa. Mahirun. Sini rafa. Semalam kita belajar kalau kana, isim dia rafa. Khabar dia nasab. Tapi kalau inna, isim dia nasab, khabar dia rafa. Jadi dia berbeza sangat. Struktur dia beza. Jadi antum kena bezakan struktur dia. Kita ulangi lagi dari awal. Kalau dia mubtada khabar saja mubtada khabar macam ni, dia nak rafa' semua, rafa' atau marfu'. Domah kan. Kalau dia dah pakai kana, yang asal tadi ni, ini mubtada nama dia sekarang jadi isim kana, dia tetap rafa'. Yang tadi khabar sekarang ubah jadi khabar kana. Yang ini mesti jadi nasab. Ini kalau kana, kita dah belajar semalam. Kalau kita pakai inna, isim dia, isim inna nama dia, tadi isim kana, sekarang ni isim inna nama dia. Isim inna ni mesti nasab. Khabar dia, khabar inna mesti rafa', terbalik dia. Sini rafa', sini nasab, sini rafa'. Tapi kalau mubtada khabar saja, sini rafa'. Itu beza dia. Jadi antum
Sebelum belajar yang level 2, kita kan sekarang ni dah belajar level 2. Jadi kita kena fahamkan sangat-sangat rafa', nasab, jar, jazam. Kita kena faham sangat tu dulu. Okey. Ni inna. Jadi hari ni kita nak belajar yang pasal inna ni. Okey, saya padam. Ni sekedar mukaddimah dia. Jadi kita nak tengok perbezaan dia. Mubtada' khabar, isim kana khabar kana, isim inna khabar inna. Jadi dia beza-beza. Okey, kita padam. Jadi hari ini kita nak belajar yang inna. Contoh inna. Inna atta libata ma hiratun. Atau inna al-muslimina atau innal muslimina fil jannati. Contoh dia. Okey. Ni inna. Inna at-talibata mahiratun. Ini isim. Ismu inna. Nama dia. Yang ini khabar, perkataan kedua adalah khabar inna. Okey. Isim inna, khabar inna. Isim inna, macam yang kita cakap tadi, dia mesti nasab. Sekarang tanda nasab dia adalah fathah atau baris atas. Tanda nasab dia adalah baris atas. Nasbun atau mansub. Jadi dia isim inna ni mesti dia nasbun, nasab. Atau disebut selalunya mansub. Setiap yang nasab disebut mansub. Okey. Tanda nasab dia adalah fathah. Sebabkan dia isim mufrad. Ada soalan? Tak ada. Okey. Lepas tu khabar inna. Khabar inna dia mesti rafa' atau raf'un. Setiap yang rafa' dinamai marfu'. Jadi isim khabar inna ni marfu' dia atau dia rafa', mempunyai i'rab rafa'. Mahiratun. Rafa' dia dengan dhammah. Sebabkan dia ni dua ni isim mufrad, yang tunggal-tunggal kan rafa' dia dengan dhammah, nasab dia dengan fathah. Inna at-talibata mahiratun. Ini isim dia, isim inna, ini khabar inna. Setiap isim inna mesti nasab atau menjadi mansub. Khabar inna mesti rafa' atau menjadi marfu'. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Sesungguhnya al-muslimina, orang-orang muslim, berarti ini ismu inna. Sesungguhnya orang-orang muslim fil jannati, di dalam surga. Ini khabar inna. Jadi sekarang khabar dia ada huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur. Huruf jar dengan isim majrur sebagai khabar inna. Ini khabar inna. Kalau huruf jar dengan isim majrur berarti dia fi mahalli, nama dia. Fi mahalli raf'in khabar inna. Tapi kalau antum tak apa pening sangat dengan ini, tak payah dengan ini. Kita buat macam ni. Khabar inna. Huruf jar dengan isim majrur adalah khabar inna. Al-muslimina adalah ismu inna. Okey. Ismu inna mesti rafa' kan? Mesti nasab kan? Atau nasbun, atau disebut dia mansub. Tanda nasab dia apa? Tanda dia, alamat dia adalah ya.
Sebabkan dia jamak muzakkar salim. Orang-orang muslim, ramai lelaki muslim. Pakai ya dia, tanda nasab dia. Innal muslimina fil jannati. Okey. Jadi ada soalan? Ada. Jadi yang pertama, ni bentuk simple dia. Ini isim inna, ni khabar inna. Yang kedua, ini isim inna, ni khabar inna. Khabar inna dia ada huruf jar dengan isim majrur. Okey. Sekarang kita ubah lagi. Sesungguhnya orang-orang muslim di surga. Kita ubah. Sesungguhnya di surga ada orang-orang muslim. Macam mana dia? Kita padam yang mana Sampai tak bawah Okey, sampai. Kita buat di sini. Inna fil jannati muslimina. Inna fil jannati muslimina. Inna fil jannati muslimina. Okey, innal fil jannati muslimina. Sekarang kita ubah. Tadi sesungguhnya orang-orang muslim di surga. Kita ubah. Sesungguhnya di dalam surga ada orang-orang muslim. Sekarang yang mana isim inna? Ni inna. Ini inna. Isim dia yang mana? Adakah isim dia yang fi ni, atau al-jannati ni, atau muslimina? Yang mana satu isim dia? Kita tengok dulu. Fi ni boleh tak jadi isim inna fi ni? Tak boleh. Sebabkan fi adalah huruf jar. Jadi huruf jar tak boleh jadi isim inna. Nama dia saja ismu inna. Isim. Fi ni adalah huruf. Jadi tak boleh dia. Ni tak boleh. Fi ni jadi isim inna. Ini huruf jar. Yang ni bolehkah jadi isim inna? Tak boleh juga. Ini kan selepas huruf jar dinamai isim majrur. Tak boleh isim majrur jadi isim inna, tak boleh. Jadi yang dua-dua ni tak boleh jadi ismu inna. Yang mana satu ismu inna dia? Yang di akhir ni. Ni ismu inna. Ismu inna. Ini ismu inna dia. Sebab itulah dia sini mesti jadi nasab. Ini tanda dia. Dia mansub kan? Tak pakai ya macam ni juga. Ini ismu inna. Jadi ismu inna dia diakhirkan. Ismu inna muakhar. Ini khobar dia. Mana khobar dia? Maknanya yang ni khobar ni. Huruf jar dengan isim majrur. Itu khobar inna muqaddam. Itu khobar inna dia. Jadi kita kena hati-hati. Jangan sampai terjumpa. Ni fi ni. Selepas inna ni isim inna. Tak. Fi ni adalah huruf jar. Bukan tak boleh jadi isim inna. Okey. Ini dalam maknanya dah 3 type dah 3 bentuk kita tengok. Inna, isim inna, khabar inna. Yang bentuk mufrad bentuk satu-satu je. Satu perkataan. Lepas tu inna, isim inna, huruf jar dengan isim majrur. Lepas tu inna, huruf jar isim majrur, isim inna dia. Jadi dah 3 bentuk kita bincang pada pagi hari ini. Lepas tu kita masukkan ke bentuk yang lain. Saya padam. Kalau antum mau screenshot, sila screenshot dulu. Okey. Okey, kita masuk yang bentuk yang selanjutnya. Contoh dia inna at-taliba, pelajar. Kitabuhu jadidun. Inna at-taliba kitabuhu jadidun. Inna panjang dia ayat dia. Inna at-taliba kitabuhu jadidun. Inna. Ni inna. Ini inna.
Yang selepas dia, ni isim kan? Boleh ni jadi isim inna. Ini boleh jadi isim inna. Isim inna mestilah dia nasab. Jadi setiap nasab dinamai mansub kan? Jadi ismu inna mansub. Lepas tu mana khabar inna? Khabar dia mana? Semua ni khabar dia. Ni sampai ujung ni. Ni khabar inna ni. Ni khabar dia. Tadi khabar dia satu perkataan je. Sekarang khabar dia panjang ni. Khabar ini khabar dia yang panjang ni. Khabaru inna. Sekarang kita tengok dulu khabar inna ni. Macam mana khabar inna ni? Adakah dia satu ayat? Adakah dia macam huruf jar dengan isim majrur tadi? Atau macam mana bentuk dia? Kita tengok. Kitabuhu. Sesungguhnya pelajar itu, kitabnya, kitabuhu jadidun. Kitabnya baru. Ni makrifah kan? Kita dah belajar semalam makrifah kan? Makrifah ni kan dah, kalau makrifah di awal perkataan dia jadi mubtada. Ini khabar jadidun. Ni pakai tanwin. Khabar. Jadi kitabuhu jadidun, ini mubtada dengan khabar. Mubtada dengan khabar maknanya adalah jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah apa dia? Jumlah ismiyah adalah jumlah atau ayat yang tersusun daripada mubtada dan khabar. Ni mubtada, ini khabar. Ini boleh mubtada. Sebabkan dia makrifah. Kitabnya ada kata ganti nama sini. Kalau kata ganti nama berarti dia menandakan dia makrifah. Sesungguhnya pelajar itu kitabnya. Kitabnya baru. Ini ayat ni. Kitabnya baru. Ini mubtada dan khabar. Okey. Ini inna dengan khabar dia yang berbentuk ayat ismiyah. Lepas tu kita tengok inna dengan ayat dia yang jumlah fi'liyah lagi. Inna atta libuna. Inna atta at-talibina. Inna at-talibina yadrusuna. Jap. Kita padam yang ni. Yadrusuna. Atau yusalluna. Tak payah yadrusuna. Inna at-talibina yal'abuna. Bermain. Inna at-talibina yal'abuna. Sesungguhnya ni inna, ini boleh diisimkan. At-talibina kan isim ni. Ini berarti isim inna dia. Isim inna, ismu inna. Inna sesungguhnya pelajar-pelajar lelaki itu yal'abuna, bermain-main atau bermain-main, bergurau. Sesungguhnya pelajar-pelajar lelaki itu bermain. Yal'abuna ini adalah fi'il mudhari'. Ada ya di awalan dia kan? Fi'il mudhari'. Macam saya cakap semalam, kalau ada fi'il mesti lepas tu ada fa'il. Ada fi'il mesti ada fa'il. Ada fa'il dia sini. Mana fa'il dia? Yang waw ni. Kita dah belajar jugalah. Yang macam mana tentukan mana satu fa'il dia, kita dah belajar di level 1. Yang tak tahu, boleh tengok lagi video-video di YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey. Jadi, yang ini fa'il dia. Ada fi'il, ada fa'il. Ada kata kerja, ada pelaku. Maknanya dalam bentuk ayat. Ayat apa dia? Ayat fi'liyah. Jumlatun fi'liyah. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyah. Maknanya isim inna dia ni, khabar inna dia dalam bentuk ayat fi'liyah. Jumlatun fi'liyah. Jadi sekarang kita boleh nampak bahawasanya inna ni
menasabkan dia punya isim inna dia adalah mansub. Khabar dia adalah rafa. Khabar dia ada banyak-banyak macam dia. Ada banyak jenis khabar dia punya. Ada khabar dia dalam bentuk satu perkataan, ada khabar dia dalam bentuk huruf dia dengan isim majrur, ada khabar dia dalam bentuk jumlah ismiyah, ada khabar dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi khabar dia banyak jenis dia. Jadi itulah yang mesti kita fahami mengenai inna, tajuk inna. Inna ni banyak saudara-saudara, banyak yang serupa macam inna ni. Ada lagi nama dia anna. Ada anna. Kerja dia sama je. Ada anna. Asyhadu anna. Anna tu sama juga. Sama macam inna. Makna dia pun sama sesungguhnya. Jadi selepas anna ni mansub juga. Isim anna, khabar anna. Sama macam ni struktur dia, kaedah dia sama. Selain anna ada lagi lakina. Lakina makna dia akan tetapi. Ada lagi ka'anna. Ka'anna makna dia seakan-akan. Ada lagi laita. Makna dia andaikan. Ada lagi la'alla makna dia semoga. Jadi dia banyak. Kalau budak tahfiz dia selalu pakai lagu dia. Inna anna ka'anna lakina la'al lakina la'alla laita. Dia ada lagu dia. Jadi yang 6 ni inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Yang 6 ni kerja dia sama je macam inna yang macam penjelasan kita pada pagi hari ni. Jadi struktur dia, kaedah dia sama saja. Jadi kalau antum jumpa inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, lakinna makna dia akan tetapi, ka'anna makna dia seakan-akan, lepas tu la'alla makna dia semoga, lepas tu laita makna dia andaikan. Okey, dalam surat An-Naba pun ada. Ya laitani kuntu turaba. Laitani, andaikan saya, saya tu berarti menjadi isim dia, isim laita. Boleh antum tengok dalam Al-Quran contoh-contoh daripada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Jika ada mana-mana soalan sila ditanyakan di komentar. Okey. Jadi inilah pembahasan kita, pembahasan tajuk mengenai inna dan saudara-saudaranya. Inna, inna ni mempunyai isim inna yang mansub dan dia juga mempunyai khabar inna yang marfu' atau rafa'. Okey. InsyaAllah mungkin itu saja terlebih dahulu. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi tajuk yang baru, iaitu mengenai tabi' nama dia. Apa itu tabi'? InsyaAllah esok. Kalau insyaAllah esok kita akan bahas lagi mengenai tabi'. Jika ada mana-mana soalan, sila ditanyakan di Facebook ataupun tanya saya kepada saya langsung terus. Dan boleh juga tengok lagi, kalau nak tengok balik video-video sebelum ni, boleh tengok di channel YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aku lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.